Wahai Rasulullah, mengapakah Tuan lekas tumbuh uban? Nabi SAW dalam satu hadis menceritakan Nabi ada uban, tapi tak banyak, tak lebih daripada 20 urat, 20 helai. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuan sudah ada uban? Kata Nabi SAW, kepalaku menjadi beruban kerana membaca surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bertemu dalam sesi kuliah di alam maya ini. Hari ini saya nak bawa tentang tafsir surah Al-Waqi'ah dalam kitab Tafsir Azhar yang dikarang oleh almarhum Al-Allamah, seorang tokoh ilmuwan daripada Nusantara yang kita kenali sebagai Buya Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Waqi'ah, peristiwa yang terjadi. Surah ini surah ke-56, mempunyai 96 ayat, diturunkan di Mekah. Surah Al-Waqi'ah ialah satu surah yang bermaksud suatu peristiwa yang terjadi. Waqa'a, berlaku. Waqi'ah, satu peristiwa yang pasti terjadi. Surah Waqi'ah ni dia akan menceritakan tentang bagaimana peristiwa manusia dibangkitkan. Fa idza nuqira fin naqur, dan apabila, dalam surah Al-Mutaffifin, dan apabila nuqira fin naqur, sangkakala itu ditiup oleh peniup sangkakala. Bermulalah episod peristiwa yang sangat panjang. Dan dia adalah nama dari hari kiamat sendiri. Salah satu daripada nama hari kiamat Al-Kubra. Kiamat ada dua, kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat besar ialah terjadinya bagaimana matahari terbit daripada sebelah barat, bagaimana bumi ini hancur, alam ini hancur. Dan apabila itu berlaku dipanggil kiamat kubra. Kiamat sughra, kiamat kecil adalah kematian kita. Ada orang tak sempat sampai kiamat kubra, dia dah meninggal dulu. Maka pada orang itu, pada individu itu, dia baru saja menjalani kiamat kecil. Dan salah satu daripada nama hari kiamat ialah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah adalah nama lain, salah satu nama lain bagi hari kiamat. Seperti juga kalimah Al-Haqqah dalam surah Al-Haqqah, mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Al-Haqqah juga salah satu nama kiamat. Kerana hari kiamat itu satu peristiwa yang besar, yang dahsyat, yang mengerikan. Dalam satu riwayat mengatakan, Imam Masruq menyatakan bahawa barang siapa yang ingin mengetahui berita orang dahulu dan juga berita orang yang akan datang, dan juga ingin mengetahui berita tentang penduduk neraka dan bagaimanakah keadaan ahli dunia dan ahli akhirat, bacalah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah menceritakan semua benda itu. Tersebut dalam satu riwayat bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, mengapakah Tuan lekas tumbuh uban? Nabi SAW dalam satu hadis menceritakan Nabi ada uban, tapi tak banyak, tak lebih daripada 20 urat, 20 helai. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuan sudah ada uban? Kata Nabi SAW, kepalaku menjadi beruban kerana membaca surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba, dan idza syamsu kuwirat. Semua
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Semua surah-surah yang disebutkan dalam hadis itu tadi, surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat nanti. Pentingnya, huru-haranya, sibuknya. Oleh sebab itu dapatlah kita faham bahawa isi yang terkandung dalam surah ini harus mendapat perhatian daripada umat Nabi SAW. Kita sebagai umat Nabi SAW, kita harus bagi perhatian kepada kandungan surah ini. Dan satu riwayat pula daripada Al-Hafiz Ibnu Asakir dari Abu Syuja' daripada Abu Zabiyah dengan sanadnya, tersebutlah perkataan bahawasanya pada suatu hari sahabat Nabi yang terkenal Abdullah bin Mas'ud ditimpa sakit yang agak berat, sakit yang boleh membawanya kepada meninggal dunia. Setelah mendengar beliau sakit, sengajalah pergi iyadah ke rumah Sayyidina Uthman bin Affan yang ketika itu menjadi khalifah. Dia pergi ziarah. Setelah Sayyidina Uthman sampai ke rumah beliau, didekati beliau terhantar dalam keadaan tidur, sedang baring tidur, sedang kesakitan. Maka Sayyidina Uthman yang sampai ke rumah Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya, apakah sakit yang engkau keluhkan? Kata Abdullah bin Mas'ud, sakit yang aku keluhkan ialah dosaku. Walaupun dia sakit daripada sudut jasad, pada dia sakit yang lebih besar adalah dosa dia. Lalu Sayyidina Uthman bertanya lagi, apakah yang engkau inginkan? Maksud Sayyidina Uthman ialah, apakah makanan yang beliau ingin makan kepada Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, yang aku inginkan adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni, dia tak fikir lain. Dia fikir dosa, dia fikir rahmat Allah, dia fikir kasih sayang. Itu aja dalam kepala dia. Sayyidina Uthman bertanya lagi, apakah engkau memerlukan bantuan daripada pihak negara? Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Uthman ini, dia memiliki kekuasaan. Apa yang kau nak, bantuan jenis apa kau nak? Wang ringgit, apalah bantuan, BRIM ke, apa juga bantuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tak perlukan itu. Kata Sayyidina Uthman, apakah engkau suka aku panggilkan tabib, doktor? Kata Abdullah bin Mas'ud, tabib itulah yang menyebabkan sakitku. Sebab pada dia lebih fokus kepada sakit batin dia. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan kathira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko, terbaik.